Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Salam sejahtera kepada semua audien yang bertemu di alam maya sekarang. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana Allah dan nantinya akan berpisah kerana Allah, bersempena dengan sambutan Ma'al Hijrah. Maka pihak Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya dengan kerjasama Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, insya-Allah kita akan menjalani slot program bicara santai sempena Ma'al Hijrah dengan tajuk Ibrah Hijrah antara nikmat, hidayah dan hikmah ujian. Yang saya muliakan, yang saya hormati lagi dikasihi, dua rakan panel yang merupakan tokoh bicara pada malam ini. Panel yang pertama saya perkenalkan iaitu Ustaz Amir bin Ahmad Pohat selaku Guru Agama Kafa Integrasi Al-Insaniyah Lembah Subang, merangkap juga setiausaha NGO Al-Azhar Care. Kemudiannya yang saya rindui, ahli panel kedua, rakan setugas saya, sahabat lama saya di College Universiti Islam College Universiti Islam Selangor, KUIS, iaitulah yang berbahagia Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Farid Ravi bin Abdullah, Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Akademi KUIS, dan sekarang merangkap pemangku Rektor KUIS. Itu jawatan yang terkini. Begitu juga yang dimuliakan Profesor Madya Dr. Muhammad Fauzi bin Hamad selaku Timbalan Pengarah Ijazah Tinggi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, merangkap pemangku pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang dimuliakan Profesor Datin Dr. Raihana Abdullah, pengerusi Jawatan Kuasa Surau Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, yang juga mantan pengarah Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, seluruh barisan pentadbir pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, datuk-datuk profesor, seluruh ahli jawatan kuasa surau, barisan kepimpinan Persatuan Mahasiswa Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, dan khususnya juga kaki tangan akademik dan staf sokongan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. InsyaAllah kita akan melalui dua pusingan pada malam ini. Pusingan pertama dan pusingan kedua saya berikan ruang, nak sebut seluas-luasnya ialah saya akan kawal juga, tapi insya-Allah saya yakin para fursanul kalam pada malam ini, pahlawan-pahlawan bicara pada malam ini akan dapat memanfaatkan 15 hingga 20 minit bagi setiap pusingan yang akan berkisah tentang hijrah. Sebelum itu saya ingin perkenalkan juga sedikit biodata ringkas dua ahli panel kita pada malam ini. Panel pertama iaitu Ustaz Amir bin Ahmad Pohat. Beliau rasa kerdil kerana katanya diapit oleh dua orang doktor, tapi dalam kalangan kami ini tidak boleh mencabar beliau. Ada satu kelebihan beliau, iaitu beliau adalah wakil kepada suara generasi muda yang perlu kita libatkan mengenai dalam melihat perspektif anak muda yang melihat ibrah peristiwa hijrah ini. Selain daripada menjadi pendakwah bebas dan juga guru kafa, beliau juga seorang yang aktif, seorang aktivis sosial dalam NGO. Nanti kita akan sebut sedikit nanti bila sebentar lagi apakah aktiviti yang beliau ada terlibat. Jadi beliau lahir di Melaka, membesar di Selangor, telah berkahwin dengan 3 orang anak.
lulusan Sarjana Muda Usuluddin dari Universiti Islam Ar-Raniri Aceh. Jadi beliau adalah panel pertama yang akan membuka gambaran persoalan hijrah ini pada malam ini, dan nantinya di setiap pusingan kita akan reserve. Ini tokoh yang payah kita nak ikat, dan hari ini dapat kita kita dapat jemput beliau dalam kesibukan beliau, iaitu saudara saya Dr. Muhammad Farid Rawi. InsyaAllah beliau ini adalah lulusan degree dari Universiti Ahlul Bait Jordan, bidang Usuluddin dan Tafsir, meneruskan pengajian di peringkat master di UKM, juga puncaknya pada tahun 2014 meraih PhD di bidang tafsir dan ulumul Quran dari University of Jordan Amman. Sangat aktif bergiat dalam NGO Perkim, mempunyai CV beliau ni kalau saya nak sebut ada 29 halaman. Jadi kalau saya sebut tu habis satu pusingan. Jadi banyak sangat dari sudut anugerah yang beliau capai, di antaranya tokoh Majlis Hijrah tahun 2002, kemudian ahli Majlis Agama Islam Selangor dan ahli Majlis Agama Islam Pahang, juga merupakan hakim musabaqah tilawah Al-Quran peringkat negeri dan kebangsaan, juga terlibat sebagai nazir Masjid Bandar Seri Putra, telah berkahwin dengan 6 orang anak. Jadi insya-Allah dalam pusingan yang pertama ini saya ingin mulakan bual bicara kita yang santai ini. Saya sebenarnya ingin memberi sedikit nafas kelegaan kepada panel yang pertama, kerana beliau rupanya baru kembali dari pengurusan jenazah mangsa COVID. Jadi terus bergegas ke ofis demi untuk menjayakan slot kita pada malam ini. Jadi soalan yang pertamanya ingin saya ajukan kepada Ustaz Amir, ya. Ustaz Amir, kita mengetahui kedudukan pemuda sebagai tiang seri masyarakat dan menjadi tunjang dakwah. Dalam kalangan generasi sahabat, ramai antara mereka itu adalah generasi muda. Sehingga kan kini umur 18 tahun pun mungkin boleh menentukan masa depan politik negara, ya. Jadi Ustaz Amir, ya, boleh tak Ustaz Amir memberikan sisi pandang yang mewakili generasi muda, ya? Bagaimanakah Ustaz melihat kejayaan peristiwa hijrah itu dijayakan bersama dengan gandengan selain daripada faktor kepimpinan baginda Nabi SAW. Peristiwa hijrah juga dijayakan antaranya tokoh seperti Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar, Usamah bin Zaid, Asma binti Abu Bakar dan sebagainya. Bagaimanakah generasi muda ini yang mempunyai potensi kelebihan itu tadi dapat digambarkan sebagai tenaga penting yang menjayakan berlakunya peristiwa hijrah ini? Dengan segala hormatnya saya persilakan. Tes mic dulu dah. Dengar dah? Okey, alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Azmil selaku pengacara program Bual Bicara Santai. Ketar saya nak cakap malam ni. Ada Dr. Farid Ravi, ada doktor depan saya, 2 orang doktor depan saya. Kan? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah bagi peluang dan kesempatan pada malam ini untuk kita berjumpa di dalam alam maya, berjumpa dan bertemu. Dan saya sendiri bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipilih untuk bersama-sama dengan sahabat muda saya yang sedang menonton, untuk kita dengar juga ucapan dan ilmu yang akan diberikan oleh Dr. Farid Ravi nanti. Saya ni hanya top-up saja. Saya ni penuntut lagi. Lawan dengan profesor, insya-Allah. Time ni lah saya nak menuntut juga ni. Insya-Allah. Berbalik dengan pada soalan yang diberikan oleh Al-Fadhil Doktor tadi, iaitu berkaitan peranan orang muda kepada bagaimana perjuangan hijrah Nabi Muhammad SAW. Bila sebut saja hijrah ni, biasanya orang kita dan kita sendiri,
Orang Melayu akan faham hijrah ni pindah. Kan? Daripada satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Tempat saya sendiri pun kebanyakan adalah orang hijrah, bukan orang asal situ. Kita duduk di Petaling Jaya, bila kita tanya asal daripada mana? Asal daripada Kuala Lumpur, asal daripada Perak, asal daripada Perlis, asal daripada Kelantan. Mereka ni berhijrah daripada kampung ke kampung itu. Itu fahaman kita. Yang kita faham hijrah begitu. Dan hijrah Nabi Muhammad SAW pun begitu juga. Perpindahan daripada Mekah ke kota Madinah. Tapi kita kena tahu dan kita kena cuba hayati hijrah tu. Kan dalam banyak-banyak kisah hijrah, ramai orang terlupa. Di balik penghijrahan Nabi Muhammad SAW, ada tokoh-tokoh hebat, iaitu orang muda yang bersama-sama memperjuangkan hijrah ni. Walaupun nama-nama ni mungkin tak besar, mungkin tak hebat, mungkin tak terkenal sangat, tapi mereka inilah yang membantu awal-awal. Nampak kecil je usaha dia, nampak remeh je usahanya, tapi itulah usaha yang menyebabkan Nabi berjaya hijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok Saidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana dia seorang pemuda masa itu telah dilantik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan tempat Nabi, tempat tidur tu. Walaupun nampak ganti tempat tidur je, apa masalahnya? Ganti tempat tidur, aku boleh ganti. Kita boleh ganti, orang lain boleh ganti. Tapi ketika itu untuk menggantikan tempat Nabi Muhammad SAW, tempat tidur tu adalah berkorban nyawa. Nyawa ni bakal ditaruhkan. Boleh jadi ketika mana puak-puak kafir musyrikin masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad SAW, boleh jadi mereka terus membunuh. Tak tengok lagi siapa yang ada masa tu. Boleh jadi mereka bunuh tu. Itu risiko yang ditanggung oleh Saidina Ali. Kerana apa Nabi Muhammad SAW pilih Saidina Ali untuk berada pada tempat beliau? Kalau kita tengok ketika mana Saidina Ali memerintah, ketika mana Saidina Ali menyampaikan hadis, ketika mana Saidina Ali duduk dengan sahabat-sahabat, di situ boleh kita tengok kenapa Nabi pilih Saidina Ali, hasil daripada kecerdikan Saidina Ali. Saidina Ali ni cerdik. Orangnya bijak, orang yang cerdas, sebab tu jadi menantu Nabi. Bukan senang nak jadi menantu Nabi ni. Kan saya pernah dengar satu ceritalah Ustaz Allahumma salli ala Muhammad. Apa nama yang di Pahang tu? Penasihat agama Ustaz Badli Shah. Ustaz Badli Shah kan. Kan dia cerita, bukan senang nak jadi menantu Nabi. Nak jadi menantu kiai pun susah kan. Nak jadi menantu kiai, kalau 3 orang mari jumpa, selingan sikit dah. Nak bagi hilang letih ni. Kan? Ada 3 orang mari nak jumpa dengan dengan seorang kiai. Bila kiai tu tanya, kamu ni namanya siapa? Dia kata, nama saya Anas. Jadi kiai kata, okey, kalau gitu baca surah Anas. Senang. Mari orang yang kedua, nama siapa? Nama saya Asri. Baca surah Anas. Mari orang ketiga, nama Yasin. Terkakak gagak nak jawab. Sebab apa? Panjang sangat. Nama Yasin tu surah dia panjang. Akhirnya kiai kata, jangan risau. Cukup sekadar baca surah pendek-pendek saja. Itu nak menyata susah nak kahwin dengan anak kiai. Ini dengan anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan pemuda yang Nabi pilih seorang pemuda yang berani, sanggup memperjuangkan nyawa, sanggup berkorbankan nyawa dia semata-mata untuk menjayakan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ambil Saidina Ali ni, bagaimana pemuda zaman sekarang? Kalau kita kaitkan dengan pemuda zaman sekarang, boleh tak kita ambil contoh? Saya selaku orang muda lah. Sebab saya belum masuk lagi 30 tahun. Muda lagi. Kan? Kalau nak tambah seorang lagi pun sempat lagi ni. Betul tak doktor? Kan? Muda lagi. Saya tak tahulah kalau doktor-doktor ni berani tak berani. Kan? Nak ceritanya, orang muda zaman sekarang, yang saya tahu pendengar ramai di kalangan orang muda, sahabat-sahabat saya yang masih muda, kita tengok dan kita ambil bagaimana keberanian Saidina Ali itu untuk kita kaitkan dengan diri kita. Dan sekarang ni, kalau kita tengok kondisi sekarang, zaman sekarang, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala sangat susah. Sangat susah. Saya sendiri antara orang yang kami sendiri bertim ni kerap pergi dalam misi-misi dakwah. Nak mengajak orang hijrah kepada agama yang sekarang ni hijrah kepada agama sebenar. Berpindah kepada agama sebenar. Kami pergi banyak tempat. Kalau Ustaz Dr. Farid Ravi mungkin dalam perkim mungkin hebat lagi.
Tapi ni kami ni cerita pasal saya lah. Kami pernah pergi satu tempat ni. Ni, satu tempat apabila kita pergi dekat satu tempat di perkampungan yang agak pendalaman, bila masuk-masuk tengok ada kepala tengkorak. Kepala tengkorak, bekas kepala orang lah cerita. Bekas kepala orang tu. Dia dikumpul-kumpul dan dibakar-bakar satu macam kemian apa semua untuk macam pemujaan lah di satu hutan, di satu tempat tu. Saya tak boleh sebut lah, nanti kalau nak tanya kita PM belakang lah, ya kan? Bila kita masuk satu tempat tu, bagaimana nak masuk kalau kita ni dalam keadaan orang muda yang lemah. Dalam keadaan orang muda, kita ni masih lagi takutkan satu perkara yang syirik, takut perkara-perkara khurafat, sehingga kita tak berani nak masuk. Sedangkan rupanya bila kita berjaya masuk, walaupun keadaannya macam tu, mereka cukup meraihkan kita. Tapi mula-mula nak masuk tu cukup takut. Tapi bila kita dah berjaya masuk, kita dakwah mereka, terangkan mereka, alhamdulillah. Saya dapat khabar berita dalam 2 tahun lepas, satu kampung, alhamdulillah, semuanya telah memeluk agama Islam. Itulah, saya nak cakap orang muda sekarang ni kena ambil contoh. Bagaimana Sayyidina Ali berani nak menggantikan Nabi, nyawa dia. Kita sendiri kena berani juga. Walaupun masa tu kita takut, tapi cuba kita beranikan diri kita untuk ajak orang keluar daripada agama yang mereka anuti, yang bukan agama sebenar, kembali kepada fitrah, iaitu agama Islam yang paling kita sayangi. Jadi itu antara Sayyidina Ali lah. Yang kedua, antara sahabat yang patut kita contohi iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Dalam peperangan yang tadi doktor ada sebut tadi, iaitu Abdullah bin Abu Bakar. Dalam peperangan, dalam hijrah Nabi. Dia ni antara mata-mata lah. Kan? Mata-mata perisai ketika mana Nabi dan Sayyidina Abu Bakar menyuruh. Dia ni lah turun ke bawah, pergi ke perkampungan-perkampungan Quraisy, mendengar bisikan, perancangan bagaimana mereka merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dia ini merancang strategi bagaimana Nabi nak keluar daripada bukit, bagaimana Nabi nak berjalan ke Madinah. Hasil daripada orang muda juga. Orang muda. Orang muda kalau sekarang 40 tahun ke bawah masih muda. Jadi mereka inilah yang merancang. Maksudnya dalam hijrah ini bukan hanya orang tua. Bukan hanya orang tua. Jadi orang muda juga antara orang yang paling banyak berjasa pada masa itu untuk menjayakan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muda yang sekarang, orang muda zaman sekarang ni jangan kita abaikan. Maksudnya jangan kita lepaskan peluang. Semangat yang ada pada zaman sahabat-sahabat Nabi ni jangan kita abaikan. Ambil, tanam pada diri kita. Orang kata apa nama? Semaikan dalam diri kita. Agar kita ini menjadi contoh juga kepada masa hadapan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan hati Allah sekalian, saya sebut pasal orang muda, saya takut. Saya pernah hadir ke satu tempat, satu kedai makan 3-4 tahun lepas tak silap saya, di Ampang, di Keramat. Mari orang-orang muda lepak ni duduk di kedai makan tu berdekatan dengan surau. Jadi orang-orang muda ni dia duduk situ. Dan mereka ni di kalangan pelajar-pelajar universiti. Di kalangan pelajar-pelajar universiti. Sebab apa? Sebab semua pakai matric card tu. Dia ada tergantung. Baru lepas kelas tak silap saya. Jadi mereka duduk beramai-ramai makan. Bila bunyi azan, saya dengar ada satu perbualan. Di antara ramai-ramai tu ada seorang lelaki tu dia kata apa dia? Tak payah pergi tak apa dah. Tak payah pergi semayang tak apa dah, dia kata. Cukup pakai niat. Ni. Dia kata pakai niat cukup dah. Tak payah semayang tak apa, niat. Berhenti sekejap, dia bunyi azan, diam sekejap dalam hati. Saja aku semayang zuhur kerana Allah Ta'ala. Cukup dah, tak payah semayang. Bayangkan, di kalangan pelajar-pelajar universiti, di kalangan orang Islam zaman sekarang, mereka ni tak ambil peluang. Di sebalik kisah hijrah Nabi Muhammad SAW, bagaimana Nabi hijrah untuk membawa Islam, tapi banyak je golongan-golongan ini cuba merosakkan kita, merosakkan anak muda kita agar jauh daripada Islam. Sehingga kan solat pun mereka boleh buat main-main. Sebab itu, ambil kesempatan, ambil peluang di bulan hijrah ini, di bulan yang sangat mulia ini, ambil. Kita kembalikan balik. Kita kembalikan balik semangat hijrah Nabi kita Muhammad SAW untuk membawa Islam. Islam bukan hanya agama, tapi kehidupan kita. Islam bukan hanya
kita nampak ibadah saja. Tapi seluruh hidup kita perlu ada agama dan faham tentang Islam. Sebab tu pakat mari mengaji. Saya tak sebut pada doktor-doktor ni. Saya sebut ni pendengar-pendengar muda lah. Sahabat-sahabat saya. Pakat mari mengaji. Kita dengar majlis ilmu banyak. Banyak ustaz-ustaz, banyak penceramah-penceramah kita. Pakat buat live belaka. Termasuklah hari ni di Facebook. Facebook apa Ustaz? APIUM, Akademi Pengajian Islam Muslim Melaya. Apa Pusat Pengajian Islam Melaya. Termasuklah Facebook ni. Saya mungkin tak sempat nak tengok Facebook tu. Mungkin ada setiap hari pengajian-pengajian ataupun setiap minggu pengajian-pengajian agama. Ambil peluang dan ambil kesempatan. Sebab apa? Masa inilah untuk kita tahu bagaimana agama kita semakin lama semakin tahqiq. Sebab apa? Sebab bila orang muda sendiri jauh daripada agama itu. Sebab itulah saya mengajak orang muda kembali pada fitrah. Lihat balik sejarah hijrah Nabi. Membawa agama bukan senang. Membawa Islam tu bukan senang. Tapi jangan kita merosakkan. Orang muda lah yang cuba membantu Nabi untuk naikkan Islam. Jangan juga orang muda pula yang merosakkan agama Islam ni. Sangat-sangat rugi. Cukup sekadar tu saja Ustaz. Untuk orang pertama ni. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Amir kerana dapat memanaskan enjin kita ya. Jadi insya-Allah kita berkalih kepada panel yang kedua yang kita nantikan. Sahabat saya Dr. Farid. Doktor, santai ya. Ini bicara santai Doktor. Bukan bicara panik ya. Ada nota Ustaz. Jadi bicara santai, kalau sebelah setiap audiens ni ada secawan kopi atau teh, dipersilakan. Jadi saya alu-alukan juga, saya lupa nak menyebut audiens kita yang turut sama bersiaran bersama kita pada malam ini, yang luar daripada warga UM ya, ada kalangan mungkin keluarga kita, sahabat rakan taulan kita dan masyarakat di luar sana. Jadi Dr. Farid ya, saya sepatutnya baca ayat ni di awal tadi. Ini ayat yang menjadi moto dalam hijrah, iaitu antaranya ialah surah Al-Anfal ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan, yakni golongan muhajirin dan golongan ansar. Mereka itu adalah orang yang benar-benar beriman. Ini satu confirmation daripada Allah. Mereka memperolehi keampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Berdasarkan kepada ayat ini, peristiwa hijrah ini membuktikan bahawa kemajuan, pembentukan dan pembangunan agama ini bukan didorong oleh kepentingan material ataupun kebendaan. Seperti mana yang didakwa oleh golongan materialis, mereka mengatakan agama ini direka cipta oleh mereka yang berjiwa kerdil, yang mahu menunggang agama. Tetapi sebaliknya peristiwa hijrah membuktikan bahawa di sebalik peristiwa hijrah ini ada satu daya, satu tenaga yang disebut sebagai akidah. Bagaimana akidah ini Doktor? Boleh kita perihalkan sebagai satu yang memberi sinergi, satu kekuatan, motivasi kepada generasi muhajirin dan ansar ini. Dan khususnya Doktor, satu istilah yang mungkin munasabah saya sebut ialah sebagai seorang muhajir. Bagaimana latar belakang Doktor dari agama yang lain, kemudian dalam satu babak tertentu Allah SWT dengan kasih sayangnya telah memilih Doktor sehingga Doktor, saya beritahu ya secara personal ya Doktor, selain daripada kita ada dengar perkongsian Doktor dalam YouTube dan sebagainya, apabila saya sendiri memberikan ceramah di sesetengah tempat, saya naikkan nama Doktor sebagai menyebut salah satu daripada contoh yang dapat menilai dan menghargai kemanisan iman. Apabila Doktor yang berbangsa India rela dengan selesa memakai songkok dan bersampin
Bukan sebab kemelayuan itu, tetapi sebab menghargai pengaruh Islam pada jiwa, budaya dan bangsa Melayu. Dan doktor juga saya tahu sangat melazimi Tan Sri, almarhum Tan Sri Hasan Azhari kerana mengecapi kelazatan taranum dan juga bacaan Al-Quran, tilawah, sehingga mereka yang Islam dari segi keturunan sangat terpesona dengan doktor yang memang sangat kelihatan terbukti merasai kelazatan hidayah itu. Jadi bagaimana doktor boleh berkongsi dengan kami pada malam ini tentang itu? Dipersilakan. Terima kasih Dr. Azmi. Dan saya fikir soalan tu soalan yang susah juga sebab panjang. Dia ada unsur-unsur kebat soalan tu. Terima kasih Ustaz Azmil. Saya rasa sangat teruja dapat berforum dengan Ustaz pada malam ini. Lebih-lebih lagi dah belasan tahun sudah tidak ketemu sejak Ustaz berhijrah daripada kuis PTM. Saya harap Ustaz dapat lahum rizqun karim tadi tu. Ini kena PMTP ni. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Doktor yang berupa syarakanan Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam Akademi Islam Universiti Malaya, juga mewakili pihak Surau Akademi Islam Universiti Malaya. Tidak lupa kepada adinda saya Ustaz Amir Ahmad Pohat, merupakan setiausaha Al-Azhar Care yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti NGO. Lebih-lebih lagi sekarang ini beliau saya difahamkan beliau sibuk dengan pengurusan jenazah COVID. Sebab tidak semua masjid dibenarkan, tidak semua tanah perkuburan di Selangor dibenarkan untuk proses pengebumian jenazah-jenazah yang COVID. Dia ada certain masjid atau certain kubur saja yang dibenarkan. Memandangkan perlukan kepada penelitian dan juga pemerhatian. Saya doakan supaya Ustaz Amir sentiasa dalam keadaan sehat, walafiat dan diberikan kekuatan untuk meneruskan kerja-kerja yang barangkali insan-insan terpilih saja yang buat kerja-kerja ini. Terima kasih juga kepada Akademi Islam Universiti Malaya. Saya yakin ramai guru-guru saya dalam tu, Profesor Madya, Doktor dan juga tokoh-tokoh pendidik. Saya pun membesar dengan membaca sebahagian karya yang ditulis oleh sarjana daripada Universiti Malaya, terutamanya dari Akademi Islam. Saya ucapkan terima kasih, semoga usaha baik daripada para warga pendidik, para sarjana Islam ini dapat dimanfaatkan oleh lebih ramai lagi oleh umat Islam di negara ini. Kembali saya kepada soalan yang dikemukakan oleh Dr. Azmil sebentar tadi. Kemanisan iman. Saya fikir begini, Doktor, kalau tidak kerana iman, Nabi pun tak berhijrah ke Madinah. Kalau tidak kerana untuk memastikan keesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mungkin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berhijrah ke Madinah. Budak kecil tengah main-main kat sini, saya bagi tahu dia jangan kuat bising. Nanti dia pula ada panel kedua, suara masuk. Saya kembali balik dalam kita melihat peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah cuba meneroka beberapa empire selain daripada bumi Mekah ni untuk dijadikan tempat hijrah. Baginda Rasulullah mengantar Amr bin As contohnya ke Habasyah untuk memantau dan melaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai kesesuaian bumi Habasyah itu dihijrah atau pemindahan orang Islam ke situ. Tapi perkara itu tidak berlaku kerana bumi Habasyah itu bukan bumi yang ditentukan oleh Allah untuk perkembangan Islam, walaupun raja dia baik. Tapi saya suka dialog yang berlaku di antara Amr bin As dan juga Raja Najasyi itu, Doktor. Dikala mereka telah pun sampai, Amr bin As dengan beberapa orang sahabiat sampai di bumi Habasyah, mereka telah dijejaki oleh kumpulan kafir Quraisy yang diketuai oleh Amr bin As, yang mengetuai kumpulan orang Islam Ja'far bin Abi Talib
yang mengetuai kumpulan kafir Quraisy ialah Amr bin As. Ja'far bin Abi Talib sudah ada bersama kaum muslimin di Habasyah. Datanglah Amr bin As mewakili pembesar Mekah, pembesar Quraisy, berjumpa dengan Raja Najasyi, buat dealing. Deal, berlaku deal Ustaz. Dealnya apa? Amr bin As kata, tuanku patut datang dengan membawa salam daripada pembesar kota Mekah dan patut bawa hadiah daripada pembesar kota Mekah. So itu dia punya mukadimah. Dia pun hidangkan, dia sampaikan, dia persembahkan semua. Kemudian Amr bin As melanjutkan bicara, dia kata, tuanku patut datang ni nak bawa balik sekumpulan penduduk Mekah yang datang ke negara tuanku. Mereka ni patut kena bawa balik ke negara patut. Raja Najasyi tanya, kenapa? Kenapa engkau very interested dengan mereka? Kenapa kau minat sangat nak bawa balik mereka? Amr bin As kata, mereka ini adalah pemberontak di negara kami tuanku. Mereka adalah pemberontak di negara kami. Mereka adalah golongan yang melakukan porak-peranda. Kalau tuanku biarkan mereka duduk di bumi Habasyah, mereka akan buat benda yang sama. Jadi eloklah kiranya kalau tuanku kirimkan saja mereka bersama patut nak bawa balik. Pada masa itu Raja Najasyi pun panggil Ja'far bin Abi Talib dengan kaum muslimin yang sudah pun berada di Habasyah. Menghadaplah mereka di dalam istana Raja Najasyi. Yang mengikut riwayat dan bahawa Raja Najasyi ini adalah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan masih mengikut agama Nasrani yang tulen. Ja'far bin Abi Talib bila mendengar bual bicara daripada Amr bin As, Ja'far terpanggil untuk mempertahankan diri. Kerana Raja Najasyi hampir-hampir saja pulangkan mereka bersama Amr bin As. Amr bin As, Ja'far bin Abi Talib kata kepada Raja Najasyi, tuanku, kami datang ke negara tuanku setelah kami diberitahu oleh Rasul kami bahawa tuanku adalah seorang raja yang adil lagi bijaksana, yang memberi pembelaan kepada mereka yang dizalimi. Begitulah pesan Nabi kami supaya kami datang ke sini. Nabi kamu, siapa nama dia? Muhammad bin Abdullah. Siapa pengikut dia? Pengikut dia kami, golongan mustadhafin, golongan yang lemah. Jadi satu persatu Raja Najasyi tanya, sehingga dia dapat melihat bahawa apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu yang sudah diberitakan kepada Raja Najasyi, yang sudah pun ada dalam Injil akan kedatangan seorang rasul di akhir zaman. Jadi Raja Najasyi pun berbelah bagi antara nak pulangkan ataupun tidak. Jadi Ja'far bin Abi Talib ni kata, dia memberitahu, Raja Najasyi tanya, apa ajaran yang diajar oleh Muhammad kepada kamu, Nabi kamu? Dia kata, Ja'far bin Abi Talib jawab, Ustaz tengok jawapan dia Ustaz. Ja'far bin Abi Talib jawab, dia kata, kunna ya Malik, kunna qauman na'budul asnam, wa naqta'ul arham, wa na'kulul maitah, wa na'tiyal fawahish, fa'atana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa amarana an na'budallah, wa la nusyrika bihi syai'a, wa amarana an na'kula mimma dhubiha bidhikri ismillah, wa amarana an nasila raham, wa amarana alla na'tiyal fawahish. Ustaz, simpulan dia tu Ustaz menggambarkan betapa tepatnya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat dia jawab. Ja'far jawab, kami dulu sembah berhala. Datang Muhammad suruh kami sembah Tuhan yang satu, jangan syirikkan dia. Dulu kami putuskan silaturahim, bergaduh antara satu sama lain. Datang Muhammad, jaga silaturahim, persaudaraan. Yang ketiga, kami melakukan perkara keji. Datang Nabi Muhammad menyuruh kami memuliakan diri dengan menjaga akhlak. Kami dulu suka makan bangkai, binatang-binatang yang disembelih dengan menyebut nama-nama berhala. Datang Muhammad suruh kami makan binatang yang disembelih hanya dengan menyebut nama Allah. 4 Ustaz. Kalau hari ini orang Islam ditanya, apa itu ajaran Islam? Boleh tak kita jawab dengan simpulan yang begitu tepat? 4 poin aja. 4 poin. Ustaz cuba tengok. Dalam perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh 23 tahun, bukankah 4 perkara menjadi tunjang? Mengajak manusia sembah Tuhan. Kalaulah tidak kerana akidah, Nabi pun tak berhijrah. Kalau sekadar nak ambil rumah, nak ambil tanah, nak ambil ladang. Tapi akidah itu tercabar. Akidah itu tidak dapat dikembangkan. 13 tahun Nabi sabar.
13 tahun sehingga berlaku peristiwa Isra Mi'raj setahun atau 2 tahun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah saban hari Nabi disakiti, saban hari Nabi diseksa, usaha untuk menjatuhkan batu daripada bangunan tinggi, leher Nabi pernah dijerut, sehingga berlaku peristiwa Isra. Kita hanya nampak satu bahagian. Isra itu perjalanan Nabi daripada bumi Mekah pergi ke Palestin, dari Palestin merentasi 7 lapisan langit. Mi'raj, jumpa Allah, bawa turun solat. Tapi ada mesej yang satu lagi yang jarang kita nampak. Allah nak beritahu, wahai penduduk bumi, kalau kalian sudah tidak sayang pada Nabi, aku boleh angkat Nabi bila-bila masa seperti mana aku angkat Nabi Isa alaihi salam. Balik Nabi Muhammad ke bumi, kemudian Nabi Muhammad telah menyusun strategi untuk berhijrah. Maka berlakulah peristiwa hijrah dengan penuh strategi Nabi susun. Saban hari dibunuh, ada sahabat yang bunuh, Sumayyah mati dibunuh. Dan ramai lagi sahabat-sahabat yang diseksa. Sehingga Nabi sebut sabran ala Yasir fa inna maw'idahumul jannah. Kan sabarlah hendaknya ahli keluarga Yasir, janji untuk mereka adalah syurga. Terkorban tu Bilal bin Rabah. Disepak, ditergajang, diseksa. Hanya terungkap di bibir Bilal, ahadun ahad. Tuhan yang esa, Tuhan yang esa, Tuhan yang esa. Sehingga Bilal kata, wahai Umayyah, jasad ini engkau miliki. Jasad ini betul engkau miliki. Tapi roh ini aku sudah serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akidah, Ustaz. Sebab itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk menyelamatkan akidah supaya dapat dicari satu tapak semayan akidah yang baru, supaya akidah itu terus segar, terus bugar, terus subur dan juga boleh memberi manfaat kepada lebih ramai lagi. Dalam hijrah saya bermula dengan mendengar Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, yang dipasang melalui corong-corong masjid. Saya dengar saban hari, tertawan hati dengan ayat-ayat Quran itu. Dan saya masuk kelas pendidikan Islam masa di sekolah menengah, mendengar kisah-kisah Nabi, di antaranya kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim memperjuangkan akidah. Nabi Ibrahim AS mengajak manusia sembah Tuhan yang satu. Kalau tak masakan Nabi Ibrahim AS menggadai nyawa, masuk dalam rumah berhala, pecahkan semua berhala-berhala kecil, tinggalkan satu berhala besar. Dan Nabi Ibrahim tahu akibatnya, Nabi Ibrahim akan diseksa, Nabi Ibrahim akan dilakukan suatu perkara yang besar. Tapi Nabi Ibrahim tetap memulakan kerja dakwah dan tidak berhenti daripada buat kerja dakwah. Hujungnya Nabi Ibrahim dicampak dalam api. Kan Nabi Ibrahim ni adalah orang yang paling kuat berhijrah. Wa muhajir. Daripada bumi Palestin berhijrah pergi ke Mesir, daripada Iraq pergi ke Mesir, dari Mesir pergi ke Palestin, pergi ke Mekah. Kalau nak tanya Nabi yang paling banyak hijrah, Nabi Ibrahim AS. Baginda banyak berhijrah. Sebab itu Nabi Ibrahim AS dapat julukan Abu Tauhid. Dan Nabi Ibrahim AS adalah simbol kepada Tauhid. Allah beritahu kepada Nabi Ibrahim setelah membina kota Mekah, liyutahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'a'in sujud. Bersihkan kota Mekah sebersih-bersihnya wahai Ibrahim, supaya orang yang datang tawaf, supaya orang dapat sujud, dapat manfaat dengan suntikan akidah. Sebab itu Nabi Ibrahim disebut sebagai imam. Inni ja'iluka lin-nasi imama. Sebab imam ini bukan imam sembahyang tarawih, Ustaz, bukan imam masjid kampung, bukan masjid Korea, tapi imam dalam akidah, imam dalam tauhid. Masakan bumi yang pernah dimurnikan oleh Nabi Ibrahim AS dibiarkan tanpa ada pemulihan. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha supaya iman itu, akidah itu dapat disempurnakan, dapat dikekalkan. Oleh demikian berlakulah strategi hijrah. Terima kasih Ustaz. Saya rasa dah terlebih masa 15 minit je Ustaz bagi. Saya tak puas hati lagi doktor. Sharing sikit, ada satu momen yang sangat menyebabkan itu tentang kekanda doktor yang sempat bersyahadah, kemudian beberapa hari selepas itu Allah menjemput beliau dan juga ibu. Sikit kalau boleh tambah makna hijrah itu dalam perkongsian memori Ustaz lah, dalam kehidupan.
sebelum daripada hijrah dan selepas. Sikit aja mungkin. Santai. Ya, sebelum hijrah ni, sebelum saya berhijrah, kehidupan saya adalah kehidupan budak kampung dan saya pun tak tahu sekiranya kalau saya, ialah ini lau ni kita payah juga nak cakap sebab sudah. Doktor bukan juga penganut yang kuat penganut agama yang sebelum Islam tu dengan komitmen. Tak ada. Saya di antara dua ideologi masa di kampung. Sebab mak dan ayah asalnya orang memang Kristian. Nama ayah saya Jacob, ataupun dalam surat beranak saya tulis Yaakob, Y-A-C-O-B, tapi G-A-C-O-B, Jacob, Yaakob. Saya Kristian lah kami ni. Nama saya pun Jasay Arawi, nama Kristian, nama bukan Islam saya Jasay Arawi, tapi ditulis Jasay Arawi. So mak saya pun sama juga Kristian, tapi disebabkan saya membesar dengan kakak saya yang sudah berkahwin dengan lelaki Hindu, mak tak berapa sihat, jadi kami hidup dalam kelompok yang lebih senang dengan yang lebih praktis kepada ajaran agama Hindu pada masa itu. Saya masa sekolah rendah saya ikut ajalah sekali-sekala, tapi memandangkan saya duduk di kampung, environment kampung itu lebih mendominasi daripada environment estate ataupun kawasan-kawasan yang penduduk ramai orang menganut agama Hindu. Dari sudut itu saya bersyukur sebab saya terdedah, saya lebih senang, saya selalu tengok masjid, saya selalu tengok surau berbanding tengok kuil. Kuil ni ialah kami kena keluar rumah, naik bas pergi ke kuil. Itu masa sekolah rendah pun tak kerap. Gereja pun mak saya bawa saya masa nak Christmas saja. Masa hari-hari lain jaranglah mak bawa pun sebab ialah transport kan, kita kena keluar daripada rumah, naik bas, pergi ke gereja, kemudian naik bas balik ke rumah jalan kaki nak sampai ke rumah. So semua ini ada kekangan. Bila saya dah masuk sekolah menengah, saya mula mempersoalkan dalam erti kata saya suka bertanya. Setelah saya belajar dan saya belajar pendidikan Islam, saya selalu bertanya pada mak saya, kenapa kita pergi sembah objek, kenapa kita sembah idol, bukankah idol ini manusia yang cipta. So saya mula berbincang bila bercakap, tapi mak saya selalu marah saya dengan alasan kita memang sudah ditakdirkan berada dalam agama ini, maka kita terima sajalah. Itu mak saya bagi tahu sampailah umur saya 18 tahun. Selepas saya masuk Islam, saya perlu ajak mak saya masuk Islam. Tapi pujukan saya dan ajakan saya itu makan masa. Saya ajak mak saya masuk Islam, selepas saya masuk Islam, saya masuk 1990. Dan pada tahun yang sama jugalah saya ajak mak saya masuk Islam 1991. Sehinggalah 2000, tahun 2001. Mak saya masuk Islam tahun 2001, bulan 3, meninggal bulan 5. 3 bulan saja mak saya sempat Islam. Kemudian abang saya yang begitu kuat menentang dan juga memukul saya bila setiap kali saya masuk kelas pendidikan Islam. Macam mana abang saya tahu? Ada orang yang report. Budak-budak dekat kampung. Bukan budak kampung Melayu, budak-budak Melayu ni. Tak. Budak-budak Hindu yang satu sekolah dengan saya, dia orang tahu saya masuk kelas pendidikan Islam. Mereka bagi tahu pada mak ayah mereka bagi tahu pada abang saya. Macam itulah berita sampai. Dan abang saya selalu pukul saya. Abang saya ni pula masa saya masuk Islam, dia paling kuat pukul dan sehingga saya cedera. Tapi itu tahun 2001, tak tahun 2000, tahun 1990, minta maaf saya. 1990 saya masuk Islam, abang saya pukul saya, halau saya keluar. Tahun 2004 abang saya telefon kata nak masuk Islam. Saya bawa dia masuk Islam. Lepas tu dia nak belajar Islam, saya hantar dia dekat rumah tumpangan saudara baru. Dan di situlah dia meninggal. Dia masuk Islam hari Isnin, hari Jumaat dia meninggal. 5 hari Allah beri dia hidayah. Saya pun cemburu dengan kematian dia. Itulah perjalanan hidup abang saya, mak saya dan juga ada seorang lagi ahli keluarga saya dah masuk Islam, itu anak kakak saya. Saya bagi dia nama Muhammad Basri. Dia masuk Islam 3 tahun selepas dia masuk Islam, dia balik solat Jumaat, aksiden meninggal. So itu dia antara ahli keluarga saya. Ada 3 orang lagi ahli keluarga saya. Kalau kira adik-beradik saya, 3 orang lagi yang belum Islam. Itu pun satu tanggungjawab besar. Saya harus menyusun seterusnya strategi-strategi yang lebih berkesan untuk mengajak mereka pada Islam. Minggu lepas ada seorang doktor daripada HKL datang masuk Islam. Dia kata, saya tengok you dekat TV, saya mula minat saya nak belajar Islam. Dia datang masuk Islam.
Alhamdulillah. Baru 2 hari lepas ada seorang lagi masuk Islam, saya tak dapat nak Islamkan dia sebab dia duduk Ampang. Saya minta kawan dekat pejabat agama di sana untuk uruskan, nak merentas daerah. Kalau tak, Alhamdulillah setiap minggu ada saja aktiviti mengislamkan orang. Terima kasih Ustaz. Saya rasa kalau Ustaz bagi satu pusingan aja, tak ada pusingan kedua pun tak apa. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Doktor. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kami merasa kerdil yang Islam sejak keturunan ini merasa kerdil kerana Doktor dapat menjadi asbab hidayah kepada keluarga dan juga masyarakat yang lain. Pada panel yang pertama tadi, Ustaz, saya seperti tadi juga ingin memberi nafas panjang kepada Ustaz. Kerana katanya kalau silap-silap Ustaz mungkin datang ke office tadi sekali dengan baju PPE tu. Jadi sebagai satu kredit, satu tanda penghargaan kita kepada frontliners. Sebab sebenarnya sepupu saya pun ada yang terlibat sebagai frontliners, menjadi doktor dan juga yang aktif menguruskan jenazah COVID. Jadi saya sebenarnya rasa kerdil dalam skrin ni, saya duduk di tengah antara dua orang yang sangat memberi sumbangan yang banyak. Jadi Ustaz ya, walaupun usia yang masih muda tetapi kaya dengan pengalaman. Tadi yang saya nak sebut tadi, untuk saya perkenalkan lagi, Ustaz Amir ni dia terlibat dalam misi kemanusiaan di Aceh, di Yala, Patani, pernah pergi juga ke Australia dan terkehadapan dalam aktiviti kebajikan, kesukarelawanan, kemasyarakatan. Jadi Ustaz kalau boleh share lagi, ini khusus kepada ujian pandemik COVID ketika ini, apakah kaitannya dengan hijrah, iaitu dari segi kecekalan jiwa generasi muhajir dan juga ansar. Mereka menghadapi cabaran dakwah untuk menegakkan Islam pada zaman mereka, sebagaimana pemuda Ashabul Kahfi yang cuba menyelamatkan iman daripada suasana yang rosak. Jadi dalam konteks sebenarnya juga lagi sekali tentang anak-anak muda yang sudah pasti hari ini bukan saja menghadapi kecelaruan di suasana pandemik. Kita lihat banyak yang terbantut dari segi pengangguran, dari segi kewangan, pembelajaran, pendidikan. Ini yang banyak melibatkan anak-anak muda yang seolah-olah kita diuji oleh Allah dari satu sudut. Dan dari satu sudut ialah matlamat. Kehidupan itu juga perlu dilalui supaya kompasnya betul. Pula ahli panel ya. Ini soalan saya. Jadi dalam suasana PKP sebagai contoh ya, anak-anak muda yang duduk di rumah ni pula menghadapi contohnya media sosial. Jadi ini cabaran juga. Jadi satu cabaran luaran dengan COVID-nya, dengan pengangguran pendidikan. Kemudian bila duduk terperap di rumah pula apa lagi bukalah gadget. Jadi dalam gadget tu macam-macam alam yang luas ya. Jadi ini cabaran-cabaran. Kalau boleh dikaitkan dengan kecekalan jiwa generasi sahabat tu, macam mana Ustaz boleh mesrakan juga dengan pengalaman-pengalaman Ustaz yang berbagai tadi dalam memberi sedikit nasihat kepada anak muda untuk mencari kompas kehidupan dengan cabaran-cabaran yang ada itu. Kena ke tidak soalan saya tak tahu. Jadi insya-Allah saya boleh dipersilakan. InsyaAllah saya cubalah sebab saya pun tak tahu mana satu soalannya. InsyaAllah kita cubalah insyaAllah. Dan saya sebenarnya sebelum saya ikuti forum ni, saya tak tahulah bulan berapa saya pernah tengok satu video tu viral berkaitan dengan penghijrahan Dr. Farid Ravi. Saya tengok sampai habis video tu. Kalau saya nak cerita tentang hijrahan saya boleh juga cerita pasal Dr. Farid Ravi. 1 jam lebih bagaimana dia pinjam buku teks kan. Lalu di tukang ajar solat pun tak pakai seluar pendek. Tukang ajar solat.
Itu pengalaman hijrah. Hijrah, dan bila orang-orang muda kata janganlah kaitkan zaman sahabat, sebab sahabat tu hebat. Sahabat tu memang orang yang rapat dengan Nabi. Jadi mereka senang berubah. Mereka senang untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tak boleh ikut contoh sahabat, banyak lagi tokoh-tokoh agama kita di Malaysia, penghijrahan mereka. Jadi kita boleh ambil. Kalau rasa sahabat tu hebat sangat sampai kita kata mereka memang boleh ikut Nabi sebab mereka dekat dengan Nabi, yang ada dekat Malaysia pun kenapa kamu tak nak ikut? Maksudnya gitulah. Itu saya selingan sikitlah. Dan berbalik pada soalan yang diberikan, dan walaupun soalan tu saya pun tak tahu mana satu soalannya, tapi insya-Allah saya cuba untuk jawab. Cabaran COVID dan cabaran kehidupan moden lah untuk anak muda. Cabaran COVID sekarang ni bagi saya lah pendapat saya, sepanjang mana saya terlibat dalam organisasi pertubuhan bukan kerajaan ni, bukan hanya Al-Azhar Care, banyak lagi lah yang kita turut serta, termasuk waktu COVID ni saya bukan bersama dengan Al-Azhar Care, tapi kita bersama dengan Sukarelawan Jambatan Agama Islam Selangor, bersama dengan tim dipanggil Sahabat Pengurusan Jenazah, yang mana kami dihantar untuk menguruskan jenazah di Hospital Ashtar, Hospital Kelang dan beberapa hospital yang ada dalam Selangor lah, terutama di Hospital Kelang lah, yang mana kita menguruskan jenazah kadang-kadang untuk bawa keluar hampir 30 lebih ke 40 jenazah sekali untuk satu hari. Dan hari ini pun banyak juga, dan kemungkinan minggu depan ada penambahan sebab nak uruskan jenazah-jenazah yang bukan warga negara, yang mereka ni dah lama dah duduk dalam kontena tu. Sebab ada urusan melibatkan kedutaan dan sebagainya. Okey, itulah sedikit bagaimana frontliner. Saya cerita sikitlah pengalaman sebelum kita nak teruskan lagi pengalaman bagaimana petugas-petugas kesihatan yang mereka memakai PPE, dan saya sendiri pernah merasai pakai PPE selama 7 jam tanpa buka. 7 jam kami tahan kencing, tahan makan, semuanya. Bila sekali buka tu, dia punya lega tu bagai nak gerak lah. Dan saya nak nasihatkanlah kepada kenderaan-kenderaan yang mana bila nampak van jenazah dia tulis khas COVID tu, bukalah laluan. Kami tak ada siren. Tolong buka laluan. Kita nak capai tu, kadang nak sampai ke tanah perkuburan, kadang-kadang orang awam ni tak nak bagi laluan. Mentang-mentang van jenazah dia tak nak bagi laluan. Malah ada pula yang tunjuk isyarat tangan tanda tak sukalah sebab bila kita minta laluan untuk lalu. Bukan apa. Satu, kita nak mengelakkan agar virus yang ada pada van tu kan biar dia cepat tersebar dengan kenderaan-kenderaan dekat. Dan satu lagi, kita nak cepat nak segerakan sampai tanah kuburan agar sendiri frontliner yang ada dalam van agar segera meninggalkan kawasan yang orang kata kita berduduk bersama dengan jenazah-jenazah yang berpenyakit lah. Jadi terutama orang muda lah, yang rider motor kan, bila dia berlalu, bila kita minta laluan kadang-kadang dia tunjuk macam-macam. Jadi kita minta sama-sama kita beri bantuan, beri sokongan agar kita semua ni terhindar daripada wabak. Jadi bila kita tengok sekarang, kata doktor tadi, bagaimana masyarakat muda sekarang apabila musim COVID tak dapat ke kelas, tak dapat belajar, tak dapat nak pergi mana pun. Jadi kehidupannya majoritinya hidup hanya gadget. Bangun tidur gadget, lepas tidur gadget, makan gadget, sebab tak tahu nak buat apa. Sehingga kan kadang-kadang line telefon kita pun sampai tak ada masa tu tak ada line. Sebab apa, dah banyak sangat orang online. Kan, dah terlalu banyak online. Sehingga anak-anak saya sendiri, anak-anak saya yang kecil-kecil ni pun sebab dah biasa dekat rumah, bila duduk di rumah, jadi bila TV dan sebagainya mereka hanya fokus benda-benda gadget saja. Jadi saya nak nasihatkan, dan saya nak sama-sama kita masyarakat muda sekali ambil peluang. Bila kita berada dan menggunakan gadget ni, bila kita kata bagi alasan tak boleh nak pergi kuliah, tak boleh nak pergi kelas, tak boleh nak pergi masjid dan sebagainya. Dan masa inilah kita tengok dalam media sosial, pejabat-pejabat agama, ustaz-ustaz kita, pensyarah-pensyarah kita mainkan peranan yang sangat penting, iaitu menganjurkan program-program agama di media sosial. Jadi time inilah kita nak ambil kesempatan. Kita tak boleh nak salahkan gadget, tak boleh nak salahkan telefon, tak boleh nak salahkan internet, sebab memang kita kena hidup dengan dia sekarang ni. Dan kita memang terpaksa hidup dengan dia. Sebab sendiri, sekolah sendiri ada PDPR kan, ada PDPR, iaitu pembelajaran dan pendidikan menggunakan teknologi ni. Jadi kalau kita nak menghalang tak boleh.
Jadi kita ambil kesempatan, peluang, ajar anak-anak, anak muda, ajar anak-anak, ada anak-anak muda, saya macam bayi saya muda lagi, kita dah ada anak. Inilah peluang untuk kita didik mereka agar mereka betul-betul bila menggunakan gadget, menggunakan telefon, mereka guna dengan cara yang betul. Sebab pernah tuan-tuan, ustaz-ustaz, doktor-doktor depan saya, pernah saya tengok seorang anak, dia lebih pakar buka YouTube daripada kita. Dia lebih pakar tunjuk apa nama internet, game, beli dan sebagainya, lebih pakar pada kita. Itu yang bahaya, bahaya apabila kita mengabaikan, kita tak ambil pengajaran di sebalik apa yang ada yang berlaku pada zaman-zaman sebelum ni, iaitu menggunakan teknologi dengan tanpa orang panggil, kalau kita tengok saya zaman saya sekolah lah, zaman enset sabun, enset daun, zaman apa lagi, engage. Zaman-zaman tu pun walaupun tak secanggih sekarang, tapi mereka menggunakan telefon cukup hebat. Maksudnya macam-macam lah videonya, apanya. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang yang lebih canggih ni, kalau kita sendiri tak cuba mendidik ataupun cuba mengawal anak-anak kita, mengawal generasi muda kita menggunakan gadget dengan betul, dia akan jadi lebih bermasalah. Akan jadi lebih bermasalah. Saya maksudnya saya bila saya tengah sedih sebab saya teringat ada seorang pelajar saya. Darjah 6, pelajar darjah 6. Bila kita rampas telefon dia, bila kita buka telefon ni, Allah, darjah 6 mesej yang orang kata yang tak sepatutnya di antara lelaki dengan perempuan, dengan lelaki yang ramai, seorang lelaki macam-macam tuan-tuan. Teruknya generasi kita, pemuda kita yang sepatutnya bakal jadi pemimpin, bakal jadi generasi yang baik akan datang, tapi telah dirosakkan dengan golongan-golongan yang cuba ambil kesempatan terhadap gadget ni dan menghancurkan golongan yang sepatutnya mereka ini menjadi pemimpin. Dia teremosi. Jadi saya nak cakap pun sedih dah. Sebab saya mengajar anak-anak pelajar yang kecil, iaitu pelajar-pelajar sekolah agama, sekolah rendah. Jadi bila saya tengok bagaimana mereka ni, maksudnya ibu bapa yang tak cuba mengawal anak. Apabila kita sendiri bagi tahu mak ayah, tolong anak kamu, anak encik, anak tuan ini masalah sekian. Saya telah terampas dan telah tunjukkan bagaimana di telefon anak tersebut. Tapi apabila kita bagi tahu mak ayah, besok saya tengok anak tu bawa semula telefon yang sama dan masih ada lagi. Maksudnya tidak ada tindakan langsung daripada mak ayah. Tidak ada tindakan. Bayangkan kita cuba usaha untuk membantu, kita cuba usaha untuk agar anak dia menjadi anak yang baik, tapi mak ayah tidak memberi kerjasama, tidak memberi, orang panggil bila kita arahkan minta tolong jaga anak, dia malah dia tak memberi kerjasama, menyebabkan kita rasa Allah rosaknya disebabkan gadget. Sebab itu saya sendirilah, ustaz-ustaz, penceramah kita, cubalah perbanyakkan lagi agar mereka ni bila buka telefonnya keluar kuliah agama. Buka telefonnya keluarlah cerita pasal agama. Buka telefonnya, benda tu muncul dulu. Jangan benda lain yang muncul dulu. Itu yang masalah lah. Jadi pengalaman saya sendiri dalam mendidik anak, dalam mendidik pelajar, apabila saya tengok generasi muda apabila dekat dengan gadget, ada yang okey dan ada yang tak okey. Yang tak okey ni lah saya minta generasi muda yang ada anak macam saya dan yang dah tua sekalipun, apabila kita melihat anak kita sentiasa dengan gadget, tolonglah perhatikan betul-betul agar mereka ini tidak terjerumus dengan perkara yang tak patutnya. Sebab apa kita risau? Apabila mereka besar nanti, lebih teruk mereka lakukan. Jadi itulah sikit insya-Allah, Ustaz. Ustaz, saya juga tak mau lepaskan Ustaz lagi sikit. Masih mahu mendalami. Ada satu yang kita kagum pada generasi muda seperti Ustaz, ialah Ustaz sanggup mengambil risiko dalam konteks tadi untuk mengurus jenazah COVID dalam keadaan usia masih muda dengan anak 3 orang yang masih kecil. Dan macam Allah Alam, Dr. Farid, saya tak pastikan lah. Kalau saya bila fikir kan lah, menunjukkan bahawa ustaz tertentu, prinsip hidup tertentu
yang menjadi kekuatan, yang saya ingat juga banyak ustaz timba masa berada di Aceh atau tempat-tempat lain. Sedikit tambahan boleh Ustaz Amir? Ustaz, saya sebenarnya saya tak dengar soalan. Tadi sangkut Oh ya, video. okey. Lain sangkut. Begini ringkasnya Ustaz ya. Generasi sahabat, sebagaimana yang saya cuba kaitkan dengan Ustaz juga, iaitu mempunyai kecekalan jiwa, keberanian. Macam Ustaz bila ada tawaran di Pelawa untuk join tim yang mengurus jenazah COVID, sanggup mengambil risiko. Sedangkan kita mengurus jenazah COVID, makna kata dah ratusan dah. Sebagaimana kami di Akademi Pengajian Islam juga telah kehilangan seorang sahabat pensyarah kami, almarhum Dr. Baharudin Cippa. Seperti mana di kuis juga sahabat kami, Ustaz Hamzan ya, juga dijemput oleh Allah. Maknanya bila COVID ni, tapi masih ada lagi orang-orang seperti Ustaz yang sanggup memperjudikan kita, sanggup mengambil risiko, sedangkan anak-anak masih kecil. Dari mana kecekalan tu datang Ustaz? Okey. Seperti mana generasi hijrah juga mempunyai kecekalan begitu, ya. Ya, insya-Allah. Tadi saya dengar ada perkataan doktor sebut perkataan Aceh kan, bagaimana bermula dengan Aceh. Saya memang bermula daripada melibatkan misi-misi kemanusiaan ni, bermula lagi saya ketika mana saya belajar di Aceh. Saya ada seorang sahabat saya, dia bekas pelajar ustaz di Universiti Islam Sultan Azlan Shah. Jadi dia sambung belajar di Aceh. Dan dialah yang antara orang yang mula-mula gerakkan kami untuk buat apa-apalah misi-misi ke, bantu orang ke. Dia selalu pesan, dia kata kita jadilah umat yang dibanggakan Rasulullah SAW. Dia kata biar kita jadi orang. Dan dalam doa dia saya selalu dengar dia doa, ya Allah jadikan kami umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Umat yang dibanggakan. Jadi bila saya berpegang kepada kata-kata dia tu, iaitu tak apalah kita buatlah apa pun. Kita usahalah apa pun. Biarlah kita ni jadi umat. Maksudnya jadi orang yang Nabi kenal. Bila sebut bangga ni Nabi kenal lah. Jadi itulah idaman saya. Bukan saya tak nak kata doktor sebut hebat dan sebagainya, bukan. Ada lagi orang ustaz-ustaz yang hebat. Saya ada sahabat saya yang turut serta dalam program misi pengurusan jenazah ni. Dia selama sebulan lebih, hampir 2 bulan, dia ikut serta pengurusan jenazah. Apa yang dia buat, sebulan lebih lah dia tak berjumpa dengan keluarga dia. Rumah 2 tingkat, dia balik rumah, dia terus naik atas. Dia tak jumpa dengan anak, dan nak jumpa dengan anak pun hanya video call saja. Dia terlalu takut. Saya mungkin belum sampai tahap tu lagi. Saya hanya balik rumah, saya mandi di masjid. Dah selesai mandi apa semua, saya bungkus baju, saya rendam baju di luar, baru saya masuk rumah. Dia lain pula, dia langsung tak jumpa. Saya rasa dia hebat lagi ketika mana dia cuba menguruskan jenazah COVID-19 ni. Yang mana bila kita duduk saja, Ustaz, saya kongsi sikitlah dengan Ustaz Dr. Ferabi dengan Dr. Azmil, ketika mana bila orang yang berada dalam bilik forensik itu, mereka hampir kadang-kadang 3-4 jam tak bertukar orang kan, duduk dalam bilik forensik yang saya rasa sangat-sangat panas. Saya duduk sejam lebih saja sementara nak menunggu jenazah tu keluar. Sejam lebih saya duduk, itu pun rasa nak pitam. Bagaimana mereka yang duduk lebih lama lagi, duduk dalam bilik forensik yang cuba nak menguruskan jenazah, yang bertayamumkan. Dan saya rasa baru-baru ni saya dengar taklimat daripada Jaih, katanya tak ada tayamum dah. Tak ada tayamum dah. Saya tak pastilah sebab saya bukan bahagian pengurusan tu. Saya hanya menguruskan membawa jenazah keluar dan urusan di kubur. Hanya di Serdang saja saya terlibat dalam tayamum dan solat. Selebihnya kalau di Esta, di Hospital Kelang, saya hanya ni je lah, sekadar bawa jenazah ke kubur dan kebumikan jenazah. Itu pun kita pakai pakaian PPE jugalah. Mula-mula tawaran yang diberikan pada saya oleh Nazir Masjid lah. Nazir Masjid, ketika mana dia buka tawaran, dia kata siapa-siapa yang bersedia untuk menjadi sukarelawan Jaiz untuk membantu jenazah COVID. Waktu tu video viral yang tunjuk video tu menunjukkan satu situasi yang mana banyaknya jenazah yang berada di bilik mayat, yang di lantai-lantai kan, di atas meja, di atas troli dan sebagainya. Banyak video itu bukan tipu, tapi memang betul video tu.
Maksudnya waktu tu memang ketika itu jenazah cukup banyak. Selama saya sedang menunggu jenazah untuk menguruskan jenazah COVID, yang ada di dalam bilik mayat, masuk lagi jenazah-jenazah baru. 2, 3, 4, 5. Duduk dalam kontena yang sangat sejuk. Bayangkan kondisi kita sedang menunggu jenazah nak keluar, masuk lagi jenazah baru. Dan ketika itulah saya rasa, kita kena selesaikan juga. Kita kena selesai, cuba bantu sedaya mungkin. Sehingga kan kami ketika mana apabila van, kita tak cukup van jenazah tak cukup. Sahabat-sahabat saya ada yang sehingga kan sanggup bagi kenderaan mereka, buka seat, jadikan kenderaan jenazah. Itulah pengorbanan. Saya rasa mereka juga ingin menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Tak semua orang mampu buat, tapi jangan kita semua tinggal benda tu. Jadi saya anggap benda yang kami cuba bantu ini menjadi fardu kifayah agar pahala kita semua rakyat Malaysia dapat. Sekurang-kurangnya rakyat Malaysia cuba sama-sama mendoakan petugas-petugas sukarelawan kita ni. Kita kerja tanpa gaji, tapi alhamdulillah lah, walaupun tanpa gaji, makan disediakan. Tu sangat penting lah. Tengok saiz lah Ustaz. Makan tu penting. Itulah sedikit Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz ya. Saya harapkan supaya generasi muda yang mahasiswa-mahasiswi boleh mengambil inspirasi daripada perkongsian itu tadi ya. Jadi mudah-mudahan antum semua yang terlibat ini sebagai frontliners di mana sahaja berada dalam kalangan kita umat Islam ini, mudah-mudahan akan dipermudahkan oleh Allah apabila melintas titian sirat nanti, kerana antara janji Nabi SAW ialah mereka yang mempermudahkan urusan, dan bukan saja mereka, mudah-mudahan Allah juga memberi kita peluang sedemikian ya. Jadi untuk tidak supaya tidak lagi kita teruskan lagi kepada pusingan yang kedua ini, untuk panel yang kedua ya, ini sebagai kemuncak lah. Saya ingat kita jangka 10.30, tapi saya tak pasti ada tak masa tambahan. Walaupun saya moderator, saya tengok kesediaan panel, tapi bagaimanapun saya serahkan kepada panel kedua untuk menjawab satu soalan kemuncak. Kerana antara tema hijrah ini ialah berkaitan dengan naluri cinta kepada tanah air. Berbetulan dengan bulan kemerdekaan yang ke-64. Jadi Dr. Farid ya, bagaimana boleh kita melihat panduan bernegara dan berpatriotik yang dapat diambil daripada sirah baginda, khususnya peristiwa hijrah ini. Dalam bahasa yang mudah ialah apakah hikmah kepentingan hijrah itu sendiri sebagai satu langkah untuk mencapai kemajuan dakwah dan juga kedaulatan Islam serta umatnya. Sehingga Nabi SAW berdoa, Allahumma habib ilaina al-Madinah kahubbina li Makkah au asyad. Sehingga Nabi SAW berdoa supaya menanamkan cinta kepada Madinah sebagai bumi yang baru, kerana hebatnya jiwa mereka meninggalkan bumi Mekah yang mereka cintai ataupun lebih daripada itu. Dipersilakan Ustaz. Doktor. Terima kasih Dr. Azmil dan juga Ustaz Amir, pada para followers, viewers program kita pada malam ini. Bila sebut mengenai patriotik atau patriotisme dalam peristiwa hijrah Nabi SAW dan keberkaitannya dengan sambutan kemerdekaan yang ke-64 tanah air kita ni, saya suka kita sama-sama kembali melihat masa Nabi dah sampai dekat kaki bukit Thur. Bila Nabi sampai dekat kaki bukit Thur, Nabi toleh ke arah Kaabah, Nabi toleh ke arah Mekah. Nabi kata, laula akhrajuni ma kharajtu minki fa innaki ahabbu ard ilayya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Baginda memberitahu, menoleh ke arah Kaabah di kaki bukit Thur. Baginda kata, kalaulah mereka tidak mengusir aku keluar, nescaya aku tak keluar daripada engkau, kerana engkau adalah bumi yang paling kukasihi. Yang Nabi maksudkan adalah bumi Mekah. Tiada seorang pun yang tak sayang pada Mekah, tak ada seorang pun yang tak cintakan Mekah. Ini bertepatan dengan doa Nabi Ibrahim AS. Rabbi ja'al afidatan nasi tahwi ilaihim
Wahai Tuhan, jadikan hati perut manusia ini sentiasa cintakan kota Mekah. Namun Ustaz dan juga sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, sebagai generasi yang menjadi warga negara kan, di tanah air ini, kita ada tanggungjawab. Tanggungjawab. Masing-masing ada tanggungjawab. Tanggungjawab saya sebagai seorang pendidik di sebuah institusi pengajian tinggi swasta, saya dapat student, saya kena didik mereka, saya kena ajar mereka dan saya kena pastikan keluarnya mereka daripada institusi tempat saya mengajar atau daripada pusat pengajian dalam keadaan mereka terbentuk jiwa dan raga. Ini perjuangan saya. Supaya dia tidak menjadi satu tanggungjawab yang terabai. Saya teringat dekat sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Larry Havis. Larry Havis ni, dia ni postgrad dean di University of Harvard. Dia tulis buku setelah 30 tahun dia menjadi profesor. Atau 30 tahun dia berkhidmat, setelah lama dia jadi profesor, dia masa sebelum pencen dia tulis sebuah buku. Judul buku dia Ustaz, dia tulis Excellent Without a Soul. Excellent Without a Soul. Kecemerlangan tanpa pengasuhan jiwa ataupun tanpa tazkiyatun nafs, lebih tepat. So, beliau senaraikan universiti-universiti yang menjadi rebutan manusia dan menjadi kebanggaan manusia. Harvard, Cambridge, Oxford, Imperial College, McGill University dan juga universiti yang lain yang manusia rebut-rebut masuk. Kalau masuk pun menjadi satu kebanggaan. Hujungnya dia kata universiti ini tidak mengasuh jiwa manusia. So, kenapa saya sebut perkara tersebut? Sebab saya bercakap di dalam platform sebuah universiti yang terunggul di Malaysia. Dan saya juga berharap supaya nilai dalam kehidupan sebagai warga pendidik mestilah ke arah yang lebih terfokus untuk melahirkan generasi yang lebih stabil emosinya dalam tuntutan dunia dan akhirat. Kita dah banyak universiti-universiti Islam, kolej-kolej Islam, fakulti-fakulti pengajian Islam. Ini adalah satu nikmat yang Tuhan berikan kepada kita, membuka pelbagai peluang dan ruang untuk mengasuh dan mendidik masyarakat menjadi insan-insan yang berguna, dapat diangkat menjadi pemimpin. Kita tidak mahu ustaz dan ustazah ini hanya dilihat sebagai pembaca doa dan mengajar subjek-subjek pendidikan Islam. Saya teringin sangat melihat satu hari nanti Malaysia ni ada Perdana Menteri yang daripada lulusan Usuluddin, Fiqh wa Usul, Siasat Syariah, Hadis kan. Jadi teringin nak melihat perkara tersebut. Kita mesti mempersiapsiagakan generasi kita ni supaya mereka boleh dipasarkan. Dalam bahasa sekarang ni orang kata marketable. Marketable, boleh dimarketkan. Masih lagi kita gunakan istilah-istilah orang Eropah ni, orang-orang yang sebut istilah-istilah ekonomi. Sebab dia punya asas tu dah tak betul. Asas dia kata human capital. Mana mungkin manusia menjadi human capital? Mana boleh manusia menjadi modal insan? Tak boleh. Insan takkan jadi modal. Modal ni barang. Manusia dia adalah khalifah. You must tengok daripada kacamata Al-Quran. Manusia itu adalah khalifah. Dia bukan capital. Dia bukan barang dagangan seperti mana diistilahkan oleh orang barat. Sama juga Ustaz, bila orang barat membincangkan ilmu, dia takkan sampai kepada maksud yang betul. Ilmu dibincangkan dalam dunia barat, dia ada knowledge. Knowledge, you tahu benda tu sudah dikira knowledge. Nampak sangat surface. Dalam Islam, ilmu dengan knowledge tak sama. Tapi itulah translation yang ada. Ilmu, dia tidak akan jadi ilmu selagi mana ilmu itu tidak membawa manusia kepada pencipta. Mana ada satu ilmu dalam dunia ini tak boleh kaitkan dengan pencipta? Tunjuk dengan saya. Takkan kita jumpa. Semuanya ada kaitan dengan Tuhan. Semuanya ada kaitan dengan pencipta. So orang, kita mesti melihat ke arah itulah Ustaz. Saya fikir dalam kita menghayati patriotism, dalam kita menjadi seorang warga negara, apa yang saya dah buat untuk negara saya. Tadi awal-awal Ustaz ada sebut bahawa Ustaz Farid tidak merasakan, tak rasa berat
tak rasa berat hati untuk pakai songkok, pakai baju Melayu, bersampin, bertanjak, kan? So sebab Islam itu Melayu itu Islam dalam apa yang saya faham. Dalam terminologi Melayu itu dia mesti Islam. Melayu itu mesti Islam. Tak boleh Melayu tak Islam. Kalau Melayu itu tak Islam, maka dia pun tak jadi Melayu. Dia tak jadi Melayu. Saya teringat kepada pantun. Orang Batak, dia lepas masuk Islam, dia bawa pantun. Pantun dia, kapak sebarang kapak, kapak dibeli membelah kayu. Kapak bukan sebarang kapak, kapak dibeli membelah kayu. Saya ulang balik, kapak bukan sebarang kapak, kapak dibeli membelah kayu. Batak bukan sebarang Batak, kini Batak sudah masuk Melayu. Jadi Batak tu dia rasa dia masuk Melayu. Dia tak kata pun dia masuk Islam. Sebab Islam itu Melayu, Melayu itu Islam. So bagaimana kita nak promosikan Melayu itu Islam? Bagaimana kita nak bawa norma itu dalam perjuangan? Kita lihat dunia hari ini, dalam suasana politik hari ini, manusia berebut, manusia berhentakan, manusia memperlihatkan sifat sebenarnya kerakusan yang tidak ada penghujung dalam merebut kuasa, dalam merebut jawatan, dalam merebut kedudukan dan pangkat. Sedangkan kita sedang struggle. Setiap hari ada ratusan orang mati kerana COVID. Jumlah COVID semakin tambah, 20,000, 21,000. Ini bukan masa yang sesuai untuk manusia yang so-called pemimpin-pemimpin yang super senior dekat negara ini berhentakan. Apa susahkah untuk orang Islam Melayu duduk semeja berbincang untuk meletakkan hala tuju negara ini? Apa yang Allah tak bagi kat negara ini, semua Allah bagi. Hujan Allah bagi, hutan Allah bagi, tanah subur Allah bagi, sungai Allah bagi, minyak Allah bagi. Apa yang Allah tak bagi? Semua Allah bagi. Macam-macam Allah bagi. Kita bukan negara yang sentiasa berhadapan dengan volcano. Kita bukan negara yang sentiasa berada dalam suasana gempa bumi. Rut di bawah bumi Malaysia ini bukanlah rut yang sentiasa bergegar, beranjak sehingga menimbulkan gempa bumi dan sebagainya. Macam-macam Tuhan bagi nikmat. Tapi manusia itulah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Telah didendangkan ayat ini, telah dibacakan, tapi dia ada satu sifat tamak. Kalau ustaz tengok tulis Arab, tulis tamak ni cantik ustaz, ta mim ain. Ta mim ain mewakili sifat manusia. Ta, dia nganga besar ustaz. Masya-Allah. Nganga besar. Lepas tu ta ain mim. Ta mim ain. Tamak. Mim dia nganga, dia tutup, dia ngap, lepas tu dia jadi buncit. Sebab dia tidak ada pakai tajwid je boleh cerita gitu tu. Sorry ustaz, saya bila ustaz sebut Nabi berjuang, para sahabat berjuang untuk membebaskan diri mereka dan juga akidah. Sehingga 23 tahun Nabi berjuang itu menghasilkan buah yang sangat memberangsangkan. Baginda menukar landscape pemikiran hidup manusia. Madinah itu menjadi subur bukan kerana dengan pokok-pokok kurma, subur dengan manusia. Tadi ustaz ada sebut Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diantar selepas 11 orang masuk Islam, 9 daripada Khazraj, 3 daripada Aus. Bila pertemuan pertama Bai'atul Ula, mereka masuk Islam, Mus'ab ikut sekali jadi duta. Next year dalam berlakunya bai'ah yang kedua, bai'ah thaniyah, 73 orang Mus'ab bawa untuk masuk Islam dan juga berbai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak jawab apa dengan dia orang semua ustaz dekat akhirat? Mereka dah berjuang siang petang pagi malam. Ada sahabat-sahabat yang terkorban. Jadi mereka dah buat semua elok sampai dekat kita, kita pula tak dapat menjiwai dengan sepenuh hati. So kita akan jadi insan yang kita akan rugi, kita akan berantakan sesama sendiri. Orang lain akan mengambil peluang. Mungkin ayat ni biasa kita dengar. Orang Islam perlu kembali melihat perkara yang lebih utama dalam peristiwa hijrah sehingga tertegaknya sebuah negara yang bercirikan nilai-nilai Islam. Sebab itu Madinah itu bila Nabi sampai, Nabi buat 3 benda kan. Sampai saja Madinah, Nabi buat 3 benda. Pertama sekali Nabi buat masjid. Keduanya Nabi saudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Ketiganya Nabi suruh orang Islam berniaga di pasar Madinah.
Dalam 6 bulan pasar Madinah yang sebelum itu dikuasai oleh orang Yahudi, dikuasai oleh orang Islam. Sebab datangnya Abdurrahman bin Auf, saudagar-saudagar yang mempunyai very big brain, otak yang besar, mereka ada idea yang besar. Dia datang pinjam 5 dirham saja daripada Sa'ad. Kan Nabi saudarakan antara Aus di antara Ansar dan Muhajirin. Di antara yang disahabatkan oleh Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad. Sa'ad adalah orang Madinah, so orang Ansar. Abdurrahman bin Auf adalah Muhajir. Datang duduk di rumah Sa'ad. Sa'ad kata, aku ada kebun-kurma, kau ambil separuh. Abdurrahman kata, aku tak mau. Kalau tak, kau ambil kambing aku separuh. Abdurrahman kata tak mau. Habis semua kau tak mau, apa yang kau mau? Kau bagi aku pinjam 5 dirham. Bagi aku pinjam 5 dirham, kau tunjuk aku kat mana pasar Madinah. Hantar dekat pasar Madinah. 5 dirham tu Abdurrahman tengok apa dia boleh jadikan sebagai modal untuk membeli barang dan untuk berniaga. Dia nampak ada orang jual unta 5 dirham. Dia beli unta 5 dirham, dia jual balik dengan 5 dirham. Kita kata apa punya strategi? Berniaga, beli barang 5 dirham, jual balik 5 dirham. Tengok di mana kepandaian Abdurrahman bin Auf. Dia beli dengan harga 5 dirham. Masa dia beli unta itu, dia beli unta dengan tali unta. Masa jual balik unta itu, dia jual unta saja, tali dia tak jual. Bila orang kata, unta dengan tali, tak, unta saja, tali tak. Tali dia simpan. Begitulah dia buat saban hari. Sehingga tali unta ada pada Abdurrahman bin Auf, unta banyak tapi tali tak ada. So dia telah mewujudkan keperluan semasa dalam market Madinah. So Abdurrahman sebahagian daripada orang yang, sebab itu orang Islam yang ada brain besar ni, mereka akan cipta sejarah, Ustaz. Dia takkan cipta alasan. So kita mesti melihat mereka ni sebagai suntikan motivasi kepada kita. Tapi doktor, tak ada pula yang dengki dengan Abdurrahman bin Auf Tak ada pula dengki kalangan. Beza dengan kita sekarang Sekarang tak boleh, kita jual goreng pisang pun orang dengki. Tapi itulah Islam pada masa itu membuktikan kejujuran, keikhlasan, kan? Kalau hari ini orang pergi beli barang, kalau di zaman Nabi orang pergi cari barang kat satu kedai tu tak ada, tunjuk kedai jiran dia. Kat sana ada lah, saya tak ada barang tu, kat jiran saya ada. Kalau hari ni kalau tanya orang kita, kau ada tak barang tu? Tak ada. Kat mana ada? Tak tahu. Dia tak nak tolong pun kawan dia yang kedai lain. So, saya melihat generasi merdeka ini harus melihat merdeka dalam erti kata yang sebenarnya. Supaya kita kena tinggalkan perkara-perkara yang tidak menguntungkan dan terus melihat perkara yang menguntungkan. Dalam suasana pandemik, tidak sesuai rasanya kalau orang bercakaran dengan isu-isu yang tidak utama bagi kita. Kita ada isu yang lebih utama, iaitu menyelamatkan negara ini. Semakin hari ekonomi Malaysia semakin meleset, lebih ramai yang berkebuluran, tak lama lagi lebih ramai yang akan kehilangan kerja, lebih ramai yang akan kehilangan, akan habis simpanan kalau keadaan ini berterusan. Patut memikirkan strategi yang lebih mampan, lebih memberi kesan kepada umat. Itu adalah lebih aula. Kenapa yang ni tak boleh nak fikir? Pasal apa tak cerdik ni? Saya pun tak tahu. Jadi saya rasa diorang kena datang kursus dekat UM lah ni rasanya ni. Kena tarbiyah dengan Dr. Azmil dulu. Terima kasih Ustaz. Back to you. Terima kasih Ustaz. Terima kasih doktor. Jawapan doktor ni sudah menggambarkan wujudnya adanya gagasan atau wawasan minda pentadbir Memang sesuai sangat. Mudah-mudahan kita doakan Dr. Farid insya-Allah akan diangkat menjadi rektor kuis, mempunyai visi misi. Ya, angkat jadi menteri tadi. Kalau nak terjun bidang politik pun dulu kan ada khabar angin juga katanya. Dulu saya lari Ustaz. Dulu larinya. Terima kasih. Bagaimana jawapan Dr. Farid itu menggambarkan Islam ni satu agama yang komprehensif, yang kamil mutakamil, yang lengkap. Kalau seorang yang berminda pentadbir ini, dia boleh nampak di mana nak dibimbing hala tuju institusi yang berada di bawah tanggungjawabnya Jadi mudah-mudahan jawapan itu dapat menggambarkan kita. Begitulah bagi Nabi SAW mempunyai bacaan. Ada fiqh harakahnya, fiqh sirahnya, fiqh siasinya, siasat syar'iyahnya di sebalik tindakan-tindakan baginda Nabi
yang di antara rukun, di antara sifat wajib bagi Nabi adalah fatanah, yang dibimbing, disuluh oleh cahaya wahyu. Jadi kita sepatutnya piagam Madinah itu adalah gambaran. Ya. Satu lagi ya. Kontrak sosial. Kontrak sosial Nabi. Very brilliant idea baginda Rasulullah SAW. First constitution. Written constitution. Yes, betul. Ya. Ini kalau buka satu lagi ni sampai pukul 12 Dr. Farid ni. dengan orang hebat macam Ustaz Amir, Dr. Farid ni, jadi panjang lagi lah. Jadi insya-Allah sekelumit saja kita ambil masa sini. Kalau dijangkakan kita mengalu-alukan soalan-soalan sebenarnya. Tapi saya dipahamkan belum ada soalan ya. Kalau tak ada soalan tak apa, kita mempermudahkan perjalanan forum bicara santai kita pada malam ini. Kalau sehinggalah nanti kalau diberitahu ada soalan, jadi kita terus saja ke pusingan rolling, pusingan untuk membuat kesimpulan ya. Jadi berdasarkan tema besar kita hari ini, rasa-rasa apa lagi angle, sisi yang belum cukup yang menggambarkan ibrah hijrah ini di antara dua, iaitu nikmat hidayah dan juga hikmah daripada ujian yang kita hadapi ini, supaya audiens dapat menangkap signal ibrah-ibrah itu. Jadi dipersilakan kepada Ustaz Amir sekiranya ada lagi saki-baki yang boleh memenuhi maksud daripada tema bual bicara kita pada malam ini. Persilakan. Okay, insya-Allah. Saya juga mendoakan Dr. Farid Ravi bakal jadi rektor lah, insya-Allah. Rektor penuh lah. Ramai berdoa ni. Insya-Allah. Nak jadi menteri boleh, jadilah. Bukan menteri lah, Perdana Menteri lah. Perdana Menteri yang pertama. Perdana Menteri yang pertama, Usuluddin, insya-Allah. Ramai yang mendoakan tu. Ya, betul. Saya tengok. Betul, bukan Dr. Farid Ravi saja yang mengidamkan pasal pemimpin yang beragama. Saya sendiri mengidamkan juga. Dan ramai juga yang mengidamkan. Sebab tu kita mendoakan negara kita dan generasi bakal pemimpin kita semuanya datang daripada generasi yang memahami ilmu agama. Walaupun mereka bukan dalam bidang agama khusus pun, sekurang-kurangnya mereka faham tentang ilmu agama agar bila mentadbir ataupun bila orang panggil mendidik dan Allahumma salli alaihi mentadbir negara ini berlandaskan ilmu-ilmu agama, dan kita sendiri orang-orang yang dalam bidang agama ni mesti insya-Allah antara orang yang paling bersyukur nanti insya-Allah. Berkaitan dengan ibrah, saya suka dalam surah yang biasa pelajar-pelajar saya berkata atas dasar guru. Doktor dan Dr. Azmil bercakap atas dasar pensyarah. Saya sebagai guru, saya suka bila dengar pelajar ketika di akhir persekolahan mereka akan sama-sama membaca suratul As, kan, mereka akan baca wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mereka akan baca ramai-ramai. Kadang-kadang terbalik, hak tu macam-macam lah, punya nak semangat pun pelajar kan. Tapi kita suka maksud di sebalik ayat tu. Itu saya suka menggunakan ayat ini sebagai saya punya semangat ataupun saya punya orang panggil kata kunci lah untuk meneruskan gerak kerja dakwah, meneruskan gerak-gerak kerja kebajikan. Yang mana Allah sebut wal as, Allah bersumpah atas nama masa. Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yang biasa kita ni hamba Allah akan bersumpah atas nama Allah. Biasa manusia ni dia akan bersumpah atas nama Tuhan. Wallahi wa billahi, kan. Sama ada bohong ataupun betul, manusia akan guna nama Allah juga. Macam cerita Piramli kan, sumpah abang tak kahwin 3. Padahal kahwin dah. Guna nama Allah juga. Orang baik pun nak lantik jadi Perdana Menteri, nak lantik jadi ahli parlimen, bersumpah juga atas nama Allah. Depan Al-Quran lagi. Maksudnya kita biasa sumpah atas nama Tuhan. Tuhan bersumpah atas nama makhluk dia. Nak bagi tahu iaitu pentingnya yang Allah bagi masa pada kita ni sebagai umat Islam. Allah bagi masa bukan umat Islam saja, seluruh umat manusia. Allah bagi masa pada manusia yang sama banyak, 24 jam. 24 jam, tak ada kurang, tak ada lebih. Kalau ada lebih pun mungkin ada masa tu ada satu masa saya baca, saya pun bukan pakar sangat bab sains ni.
dia ada sebut, saya tak ingat tahun bila, dia kata dunia ni dia lambat ke cepat 1 saat ke apa entah. Dia punya masa itu pun semua dapat, tak ada siapa pun kurang. Semua akan dapat masa yang sama. Jadi disebabkan Allah bersumpah atas nama masa yang Allah bagi yang sama, jadi dan ayat berikutnya Allah bagi lagi amaran. Janganlah kamu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Sesungguhnya insan ini dalam kerugian. Allah tambah lagi. Allah dah bersumpah atas nama masa, tambah pula sesungguhnya manusia ini dalam kerugian. Siapa manusia tu? Kita lah. Saya manusia, sahabat-sahabat pendengar, semua manusia. Allah bagi tahu siap-siap manusia dalam kerugian, melainkan orang beriman. Melainkan orang beriman. Maksudnya, siapa yang tak nak rugi, pertama sekali dia kena beriman. Dan beriman ini bukan hanya untuk diri kita. Kita ni adalah khalifah. Sebab kata Ustaz Dr. Farid lagi sebut tadi, kita ni khalifah, maka disebutkan khalifah ini, kita kena sebarkan iman pula. Kena ajak pula mereka, walaupun dah beriman, ajak mereka betul-betul berpegang pada iman. Sebab sekarang kita dah duduk pada zaman iaitu zaman fitnah. Muncul pula zaman-zaman ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran merepek ya, ajaran-ajaran dulu ada satu ajaran dekat Selangor ni, Rasul Melayu. Lepas tu dia letak jawatan pula sebagai Rasul. Dah lantik sebagai Rasul, letak jawatan sebagai Rasul. Kalau kita dah jadi Rasul, tak letak jawatan dah. Kan ini dia letak jawatan pula. Maksudnya muncul pula ajaran-ajaran yang mereka ini bukan seorang-seorang punya kerja. Maksudnya semuanya ada pengikut. Dan pengikut ni kebanyakan bukan orang bodoh. Bukan orang bodoh. Bahasa kasarnya gitulah. Maksudnya pengikutnya banyak orang di kalangan cerdik pandai. Seperti Ayah Pin dulu. Kalau kita tengok siapa pengikut dia, punya orang hebat. Artis ada, pegawai-pegawai ada. Malah di kalangan pendidik pun ada. Maksudnya punya tahap gitu. Sebab itu kita ni bukan hanya jaga iman kita sebagai khalifah, jaga iman lain pula. Lepas tu mengajak pula orang tentang kebenaran. Kulil haq walau kana murra. Bercakap benar walaupun kita rasa benda tu susah. Bercakap benar walaupun kita rasa benda tu payah bagi kita, tapi kita sebagai hamba Allah nak hindar daripada menjadi orang yang rugi. Bila Allah sebut rugi ni bukan biasa-biasa rugi dia. Bila Tuhan sendiri sebut manusia tu rugi, bukan biasa-biasa rugi dia. Rugi Allah lebih teruk. Silap-silap tak boleh masuk syurga. Nak merasai nikmat kubur pun tak boleh. Sebab itu kita kena ajak pula orang tentang kebenaran. Bukan ajak kita sendiri, kena tunjuk yang kita ni benar. Kena tunjuk yang kita ni benar. Islam tu benar. Kena orang panggil, orang kata perwatakan kita tu. Jangan kita awal-awal lagi kita rasa bohong sana, pergi kedai kopi bohong, pergi kedai makan bohong, cerita macam-macam lah. Jangan. Sebab apa? Kita takut menjadi orang yang rugi. Dan yang terakhir, ajak tentang kesabaran. Dan kita sendiri kena bersabar dalam ujian. Seperti mana ketika mana Nabi nak sampaikan dakwah di bumi Taif, bagaimana penduduk-penduduk membaling batu sehingga berdarahnya Nabi bersabar. Asas sabar Nabi itulah Islam tersebar sehingga sekarang. Sebab itulah saya berpegang pada ayat itu juga untuk terus kita menyampaikan dakwah. Ajak orang hijrah ke arah kebaikan. Ajak sahabat-sahabat saya. Dan Alhamdulillah, saya cukup seronok apabila kawan-kawan saya ni, mak-mak rider motor ni, mula-mula mereka ni kadang-kadang memang payah. Bila kita pergi mana-mana, bila kita semayang, pergi dululah, tak apa. Ada yang bagi alasan, aku tak mandi wajib lagi. Macam-macam. Ada yang alasan, aku tak tahu solat macam mana. Jadi bila dah lama-lama, anak-anak muda ni, Alhamdulillah, mereka rasa malu pula. Dan akhirnya mereka mula solat. Sebab itulah, saya mengajak juga sahabat-sahabat saya yang belajar di Universiti Malaya, yang masih muda, yang duduk dalam persatuan mahasiswa Islam, sama-sama kita main peranan penting. Mungkin kita ni kecil je, mungkin kita ni biasa saja. Tapi inilah peluang kita. Dalam Universiti Malaya saya tahu ramai, rumah saya kat belakang Universiti Malaya je. Seksyen 14 tu, tak jauh pun. Jadi banyak pelajar, kan? Malam-malam saya nampak kat pelajar Universiti Malaya ni makan dekat restoran 223. Dululah waktu boleh makan di restoran kan. Jadi mereka ramai. Jadi masa inilah ramai yang muda ambil peluang dan ambil kesempatan dakwah mereka sama-sama. Sebab kita nak terhindar diri kita daripada orang-orang yang rugi yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je insya-Allah. Terima kasih Ustaz Amir dengan rumusan tersebut. Berikutnya kalau ada simpulan terakhir daripada Al-Fadhil Doktor, dipersilakan.
Terima kasih Dr. Azmir dan juga kepada Ustaz Amir, kepada seluruh followers yang sedang mengikuti program kita secara live. Saya ingin sampaikan pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sepotong hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fathi walakin jihadun wa niyyatun wa idza stanfirtum fanfiru. Hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara, ibu ayah dan juga sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha telah berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la hijrata ba'dal fati, tiada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Maksudnya hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah sudah tidak ada setelah Mekah itu menjadi Darul Islam, setelah dibuka dan setelah menjadi aman. Pada hari pembukaan kota Mekah tu, Nabi SAW panggil Bilal bin Rabah supaya naik atas Kaabah melaungkan azan. Bilal pun naik atas Kaabah, panjat atas Kaabah, sampai di atas Kaabah Bilal azan. Sebelum itu Bilal tak boleh nak mendekati Kaabah sebab Bilal ini hamba abdi. Masa Bilal melaungkan azan di atas Kaabah, bercakaplah Abu Sufyan dan pembesar-pembesar Quraisy yang lain. Walaupun mereka telah Islam, mereka bercakap di belakang, hadzal abd al-aswad, hadza abdun aswadun yas'ad 'ala al-Ka'bah. Begitulah dia kata. Maksudnya hamba abdi yang hitam ini panjat Kaabah. Mereka masih meletakkan rasa kebangsawanan. Sampailah benda tu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu, la farqa bainal ajamiyyin walal arabi illa bittaqwa. Dan begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada mereka, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling baik takwanya. Jadi tidak ada penghijrahan selepas kota Mekah melainkan jihad dan juga niat. Jihad ini dalam terminologi yang lebih luas, bukan yang sempit, bukan dengan mengangkat senjata melawan musuh. Musuh kita yang paling dekat adalah kejahilan kita. Saya selalu pesan pada anak-anak murid saya, satu semester kamu mengambil satu subjek dengan saya. Habis semester ini, kamu telah menghabiskan duit, sejumlah duit untuk 3 jam kredit. Kamu telah menghabiskan masa, kamu telah menghabiskan tenaga, kamu telah bersengkang mata untuk siapkan assignment, untuk mengulang kaji pelajaran, datang exam. Semua itu kamu lakukan. Tapi di hujung tu persoalan senang saja. Kamu faham tak apa yang kamu belajar? Did you understand what you have been learned for 4 months dalam satu-satu subjek? So itu jihad. Bila belajar sungguh-sungguh sampai lunyai, sampai faham subjek itu. Rugi kalau kita belajar, kita tak faham apa yang kita belajar. Sama juga kita baca Quran hari ini, kita tak faham apa yang kita baca. Ustaz Azmil, di antara sebab saya pergi Jordan, setelah saya masuk Islam, saya belajar Quran rata-rata, saya belajar taranum, saya belajar maqam, saya baca itu, belajar ini. Kemudian saya pergi ke Perak, saya belajar lagi di Perak di sekolah menengah Terung, sekolah menengah di Batu Lapan. Saya belajar, lepas tu saya dapat jemputan jadi imam. Orang kata, wow, awak baca sedap lah, awak baca macam bunyi Arab lah. Kan? Jadi macam-macam pujian orang bagi, tapi saya tetap terkilan. Kenapa? Sebab saya tak faham apa saya baca. So nak faham apa saya baca, saya tanya pada guru saya, Ustaz Arwah, Ustaz Hasan Musa. Saya kata, Tok Ayah, saya rasa terkilan sangat bila orang kata saya baca sedap tapi saya tak dapat feeling, saya tak dapat rasa seronok. Dia tanya, guru saya ni, Tok Ayah Haji Hasan tanya, kenapa Farid? Mungkin Farid tak faham kot. Mungkin. Jadi maksudnya saya tak faham, sebab itu saya tak enjoy. Saya tak faham, jadi saya tak enjoy apa yang saya hafal, apa yang saya baca, saya tak enjoy. So macam mana saya nak enjoy, macam mana saya nak rasa seronok? Dia kata kena belajar bahasa Arab lah, sebab Al-Quran ini bahasa Arab. Itu yang saya pergi Jordan. Belajar bahasa Arab, nak faham Al-Quran. Tapi itu tujuan asal, tapi Allah dah bawa saya sampai ke sini kerana permulaannya dengan Al-Quran. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, jihad kita banyak lagi, niat pun begitu juga. Semua bermula dengan niat. Kalau hari ini niat kita nak buat satu benda, kita mesti letakkan niat yang jelas, fokus dan juga buat sasaran. Al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang Islam bila buat satu benda, dia mesti letakkan syarat. Hari ini kita diperkenalkan dengan ISO, kita diperkenalkan dengan quality control, kita diperkenalkan dengan 5S, kita diperkenalkan dengan audit pengauditan sistem.
Jadi semua ini orang sebut, tapi kalau niat betul, semuanya jadi mudah dan betul. Wa idastanfirtum fanfiru. Kalau kamu diminta untuk buat satu benda, pada dalam hadis ini lebih kepada jihad, mengangkat senjata. Tapi kita kata beginilah, dalam suasana hari ini bila kita melihat keperluan kita adalah ilmu pengetahuan dan penguasaan pelbagai bidang akan menjadikan kita lebih kuat. Hari ini kalau orang bincang mengenai COVID-19 sampai ke sudah kita tak tahu DNA COVID-19 ini. Ada kata kejap daripada kelawar, kejap kata dia lahir di lab, di makmal. Tak ada keputusan muktamad, ada kata DNA-nya daripada mana pun kita masih lagi ragu dengan research yang dibuat. WHO nak pergi merentasi China nak kaji asal usul, nak cari birth certificate, nak cari surat beranak untuk COVID-19, tak tahu punca asal usul sampai ke sudah tak ada result yang muktamad. Masing-masing orang meletakkan dengan andaian-andaian. So this is technology. In the end, people won't fight with you with the weapons, with the chemical weapon. Orang takkan guna dah weapon yang macam peluru berpandu, kapal terbang banyak bersepah dekat atas udara, tak. Dilepaskan aja kuman, biar satu kampung mati. Dilepaskan satu kuman, satu kampung mati. So dilepaskan virus. Kita tengok apa yang berlaku pada hari ini. So orang Islam harus bangkit, orang Islam harus bangun dan melihat hijrah ini sebagai satu suntikan yang maksimum, dan hijrah ini perlu berlaku dalam setiap hari. Semoga kita menjadi orang yang lebih baik. Abu Bakar As-Siddiq ada pesan kepada kita radhiyallahu anhu, rugilah orang yang hari ini seperti semalam, besok seperti hari ini. Ayo kita terus berhijrah, hijrah dengan mempertingkatkan ilmu pengetahuan, hijrah dengan mempertingkatkan koleksi-koleksi soft skill yang lain, dan juga hijrah meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru man hajara mimma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang itulah kelemahan saya. Buatlah baik ayuhai rakan, ke dalam laut kamu dicampakkan, kalau tidak dikenal ikan Tuhanmu tahu ia kamu bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Ustaz Amir, Dr. Farid. Terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami, pihak Surau Akademi Pengajian Islam dan Universiti Malaya, dan dari pihak Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya sendiri. Saya nak pastikan, ada soalan ke tak ada? Tak ada soalan ya. Jadi terima kasih kerana sudi menerima jemputan kami dan para audience followers semua. Mudah-mudahan gandengan antara ilmu dan juga pengalaman yang ditampilkan oleh yang dikemukakan oleh penampilan dua orang tokoh kita pada malam ini dapat memberi penambahan, peningkatan kepahaman dan juga kesedaran beragama dalam diri kita dalam melihat ibrah di sebalik peristiwa hijrah. Jadi kami doakan agar ahli panel sekalian nanti akan satu hari dapat bertandang juga secara fizikal ke Akademi Pengajian Islam. Pada malam ini kita hanya bertemu di alam maya. Mudah-mudahan Ustaz Amir ia kirim salam dengan anak pupu saya, PU Izzat. Dan semoga Az-Zakir dapat terus maju menaburkan khidmat bakti, menjadi contoh kepada generasi muda. Dan kepada Dr. Farid, mudah-mudahan doa tadi kami titipkan supaya doktor dapat menjadi satu ikon, satu simbol gagasan keislaman dari sudut bidang pendidikan, kepimpinan dalam melahirkan generasi-generasi harapan negara yang baru ya. Tidak porak-peranda seperti sekarang ya, dengan macam-macam isu dan sebagainya. Dan kita akhiri insya-Allah, saya ingin menumpang keberkatan daripada Dr. Farid Rawi untuk membacakan doa penutup untuk majlis kita ini. Dengan segala hormatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا آمين من يا خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل الحزن بقدرتك سهلا. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا قاطع آمين يا الرحم إلا وصلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آمين أعين يا رب. واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dr. Farid kirim salam dengan sahabat-sahabat yang mengenali saya secara umum. Kalau Baik. lihat tertera di belakang saya ini, kita APIUM menyambut ulang tahun ke-40 penubuhan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Doakan kita semua semoga dapat cemerlang berjaya dunia dan akhirat. Sekian saja, bertemu dalam kesempatan yang lain. Terima kasih sekali lagi kepada ahli panel dan seluruh audiens FB followers FB. Stay safe, jaga diri dan semoga pertemuan kita ini diberkati, dirahmati oleh Allah SWT. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.